Nabi kata Islam akan naik di sebelah timur. Masa tu tak ada Islam lagi. Tapi Nabi kata akhir zaman nanti Islam akan naik, akan muncul di sebelah timur. Bab yang kelima, bab maja'a fil nahyi an ta'ati sayfi maslulan. Yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tegah berdiri-diri pedang berhunus. Tengok nombor 26 tu lah, punca yang kita nak ambil kira sebagai pengajian dalam membicarakan hadis ini. Ketahuilah kiranya, saudaraku, adalah pedang itu satu senjata yang masyhur dari zaman berzaman kerana ia senjata lama. Senjata yang tajam, senjata yang terbilang besar faedahnya, senjata yang dikemukakan di dalam peperangan. Maka apabila ada bagi seseorang itu senjata pedang bercabut, dia cabut pedang tu daripada sarung dia, jangan bergurau main dengannya. Kerana barangkali tersalah pegang, jadi tersalah buat melepaskan daripada kena berbahaya lukanya. Bila keluar pedang daripada sarung dia tadi ni, kita kena jagalah tu nah. Dia boleh melukakan, boleh mudaratkan orang. Dan jangan pula diperbuat berberi-beri senjata. Berberi-beri ini maknanya kita mengacu-ngacu senjata dengan orang lah nah. Jangan berberi senjata pedang bercabut itu. Demikian juga apa senjata yang seumpamanya. Disebahkan juga kepada semua jenis senjata lah, seperti khanjar. Khanjar ni satu golok besar. Dia panjang, dia ada mata dua di ujung. Dia pelan ujung, dia pelan runcing. Satu golok besar yang banyak digunakan pakai dalam masyarakat Manchuria, masyarakat Mongol. Itu kita panggil khanjar. Dan keris-keris kita tahulah. Dan gedubang. Gedubang ni dipanggil kelewang. Satu jenis senjata, dia pendek tapi besar. Pendek dan besar, dia pelan ujung, pelan besar. Dia belakang kita pegang tu kecil, di depan tu dia besar. Diguna untuk menghumban, baling kepada binatang. Orang-orang Aceh guna untuk berburu. Orang Aceh guna dia untuk berburu. Saya tahulah benda tu sebab saya di Aceh dulu. Jadi gedubang ni bahasa kita pun kita pakai, juga Nusantara pun pakai juga ya. Baik. Kerana berberi-beri senjata yang seumpama pedang berhunus itu ada bahaya padanya. Entah akan tersalah pegang atau tersalah unjuk dan sebagainya, maka kenalah luka. Dengan kerana itu ditegah syarak kita berunjuk-unjuk pedang yang berhunus. Sekiranya hendak menunjukkan pedang itu pada taulan atau minta lihatkan, boleh beri kepadanya dalam sarungnya. Dan ia menghunus dengan sendirinya melihatkannya. Kita nak tunjuk apa-apa kat kawan kita, ke pedang, ke kerih, kan? Kita bagi terus dengan sarung-sarung kat dia lah. Serah kat dia, sarung, ya. Pulang pada dia lah. Dia nak tengok lagu mana, ya. Jadi kalau dalam masyarakat Melayu ni, dia silat persilatan Melayu ni, kalau kerih tu dia cabut melintang, dia cabut lagu tu, makna kata nak bergaduh. Kalau dia cabut daripada atas, makna kata nak tunjuk. Dia ada dua, tarik kerih daripada atas, tunjuklah, nak tunjuk. Kalau tarik lagu ni, nak bergaduh. Itu ada dia punya pula guna-guna dia tu lah. Itu wallahu a'lam. Masyarakat kita Melayu memang begitulah dia punya budaya dia. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Jabirin qol naha Rasulullah SAW an yata'ata sayfu maslula atau kama qol
Riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, katanya telah ditegah oleh Rasulullah SAW bahawa berberi-beri seseorang itu akan pedang berhunus. Nabi larang, tak boleh. Jangan duk tunjuk-tunjuk, jangan duk acu-acu, ya, jangan duk ajuk-ajuk senjata kepada kawan kita, ya. Dan kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah, bukan Abu Bakar Siddiq, bukan, Abi Bakrah, seorang sahabat Nabi, bertualan namanya Bakrah, ya. Masalah mengacu dan menghala senjata kepada saudara sama-sama Islam itu haram, ya, dengan bergurau atau dengan tidak bergurau, ya. Ini masuk dalam kumpulan hadis tarkiyah. Hadis ini masuk dalam kumpulan sunnah ghairu syar'iyyah, qauliyah wa tarkiyah. Itu kumpulan hadis. Maknanya hadis ini datang dengan perintah daripada mulut Nabi sendiri, bukan perbuatan. Nabi tegah dengan mulut dan dia adalah di antara perkara yang kena ditinggalkan. Perkara yang kena ditinggalkan itu dia panggil sunnah qaul, sunnah ghairu, dia bukan syariat. Dia bukan disyariatkan. Nabi bukan diutus untuk mengajak kita laku mana nak main pedang. Nabi diutus kepada kita untuk memimpin manusia seluruhnya untuk mentauhidkan Allah. Itu yang paling penting. Jadi yang lain tu masuk dalam urusan duniawi. Tapi oleh kerana Nabi kata innama ana bashar, aku ni manusia macam kamu. Sebab tu banyak perkara aku buat macam kamu. Aku tidur, aku makan, aku minum. Aku juga ada marah, aku juga ada seronok, aku juga ada suka, aku juga sedih, nampak? Aku juga berkeluarga, ya. Aku juga bermalam, aku juga bersiang, aku juga bekerja, aku juga ke pasar. Itu artinya maka Nabi tunjuk kat kita lah perkara-perkara duniawi ini, antaranya termasuk di antara kumpulan adab. Adab, biadab, bukan biadab. Biadab, orang Melayu kata biadab. Biadab tu kita tak elok, sebenarnya tidak. Biadab tu satu benda yang sangat baik. Biadab, bi tu Arab kata dengan, adab tu mesti ada, ya. Dengan adab. Kita bergerak umat Islam ni dengan adab. Biadab, bi tu Arab kata dengan, ya, biadab. Orang Melayu kata biadab tu. Dia dengar lagu kasar kan, hang ni biadab. Bagus ya dia kata biadab tu, kita beradab, ya. Itu maknanya, ya. Tidak beradab, baru betul. Nah. Oh, itu istilah yang kita kena pakai betul lah. Bi'adab. Itu banyak istilah yang kita banyak silap guna dalam percakapan kita hari-hari. Nampak kita dah tak elok. Kita dengan adab. Paling penting sekali. Faman la adabalah fala syari'atalah wala tauhidalah wala imanalah, Nabi kata. Ya, barang siapa tidak ada adab, tidak ada syariat, tidak ada syariat, tidak ada iman, tidak ada iman, tidak ada tauhid. Habis. Itu paling penting kita nak ada, ya. Makanya dia kata tadi ni Nabi larang kita jangan mengacu-ngacu senjata, ya. Itu dia masuk dalam kumpulan sunnah yang menegah, sunnah yang ditinggalkan, jangan buat. Ya. Sunnah Nabi yang kita kena tinggal. Antaranya jangan mengacu-ngacu senjata kepada kawan-kawan kita, nah. Mengacu menghala senjata saudara sama-sama Islam itu haram. Hukum syaraknya haram. Mengacu-ngacu main senjata acu-acu itu haram. Kecuali dalam persoalan kita berlatih. Berlatih, silat itu bab lain lah. Itu pun kita kena bagi hak kayu dulu. Tak boleh bagi hak senjata betul. Sebagaimana tersebut tegah dalam hadis yang dikeluarkan oleh dia oleh Muslim dalam sahihnya, katanya an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yushiru ahadukum ila akhihi bis-salah fa innahu la yadri la'alla syaitana yatri'u fi yadihi fa yaqa'u fi hafratin minan nar. Na'udzubillah min dzalik. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, jangan dihalalkan oleh seseorang daripada kamu kepada saudaranya sama-sama Islam dengan senjatanya. Kerana bahawasanya tidak diketahui, barangkali syaitan, ketika itu syaitan akan ambil peranan lah, ya. Dia akan ajuk kita, dia akan suruh kita, dia akan datang ke serangsangan kepada kita, ya, untuk mencederakan kawan kita. Barangkali syaitan melemparkan daripada tangannya lalu kena kepada saudaranya, maka jatuh ia dalam lubang daripada neraka. Neraka, kita bunuh orang, mencacatkan orang, melukakan orang, ya.
nanti di akhirat di atas jambatan as-sirat al-mustaqim, ya, dia ada 7 kontorah, 7 stesen yang mana kita akan ditanya, kemudian disahihkan, ya. Antaranya yang ke-7. Kontorah yang ke-7 dia tanya tentang darah. Maksud kata, apakah kamu pernah melukakan orang? Kamu pernah bunuh orang? Ya. Itu kontarah yang ke-7. Lepas yang tu masuk surga. Tak lepas yang tu jatuh neraka. Ya, itu kontarah yang ke-7 yang akan ditanyai kepada semua manusia. Ya, sepanjang hayat kamu di dunia, apakah kamu pernah melukakan orang? Kita sepak orang berdarah kan? Ambil kira juga. Maknanya itu diambil sebagai suatu pertanyaan yang penting di atas jambatan as-sirat al-mustaqim di akhirat besok. Ya, baik. Kemudian bab yang ke-6. Bab maja'a fan shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Ini besar ni. Bab telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan siapa sembahyang subuh, maka ialah di dalam pemeliharaan Allah. Zimmatullah. Zimmah ni maknanya Tuhan tanggung semua. Bukan kata keselamatan saja, daripada rezekinya, kesihatannya, daripada segi keselamatannya, daripada segi gangguannya, semuanya Tuhan tanggung. Itu artinya zimmah dalam bahasa Arab. Ya? Itu sudah jadi biasa bagi orang Arab ni. Ya? Kalau dia minta berlindung seseorang, zaman Rasulullah lah. Kalau dia minta berlindung, kalau dia takut orang nak mencederakan dia, dia pergi minta berlindung pada satu orang yang kuat lah. Ya? Ya? Maka dia kata, aku berlindung di bawah kamu. Ya? Zimma alaik, maka di atas kamu lah satu tanggungan, kamu kena jaga aku. Jangan bagi orang cederakan aku sebagainya. Ketahui kiranya ya saudaraku, seorang yang taat akan Allah itu, maka ialah hambanya yang dikasihinya. Dan yang lebih hampir kepadanya, lebih daripada hamba yang tiada taat, dan ialah hamba yang tinggal di bawah naung Allah. Tiada siapa buat angkara kepadanya melainkan dapat salah besar jua. Ya, di mana-mana kata-kata ini seorang hamba yang taat akan Allah, orang yang taat kepada Tuhan, kepada Allah, maka Allah akan kasih kepadanya. Bila Allah kasih kepadanya, maka dia akan jadi hampir kepada Allah, dan Allah akan melindunginya dan berikan sebarang buat apa juga bentuk naungan. Dia kata ni lindunganlah kepadanya. Tiada siapa boleh angkara kepadanya melainkan dapat salah besar jua. Ya, kerana mengapa diusik orang yang dalam pemeliharaan Tuhan dan di bawah naungan Tuhan, ya, maka mewajibkan azab Allah atas orang yang buat angkara. Dalam hadis 40 ada sebut, ya, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Itu ada hadis dalam hadis 40 kan. Kita dah buka hadis 40, ada bunyi lagu tu. Ya, barang siapa yang memusuhi akan wali-waliku, maka aku isytihar perang kepadanya, kata Allah. Ya, ini siapa mereka yang Allah Ta'ala kasih ni? Mereka yang kata wali ni, Allah yang kasih kepada mereka. Mereka mendapat pengasihan Allah. Bila Allah kasih kepada mereka, maka Tuhan pegang semua. Tuhan jaga tangan dia, kaki dia, lidah dia, mata dia, mulut dia, hati, jiwa, nurani, akalnya, semua Tuhan jaga. Tuhan pelihara, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun dia, ya, ke jalan yang baik. Ini kelebihan, ya, kelebihan di mana seorang hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah semuanya Tuhan kasih secara khusus. Ini kasih secara khusus, ya. Kasih secara umum, semua hamba dikasih, ya. Semua hamba Allah kasih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Pengasih, semua. Tapi di antara semua ada yang khusus. Yang khusus ni lah siapa yang rajin beramal, antaranya banyak beramal sunat. Orang-orang yang banyak beramal sunat ni orang yang akan hampir dengan Allah, dan Allah akan cinta kasih kepadanya. Sunat, kita rajin dengan buat sunat, perbanyakkan amalan sunat, mengambil berat kepada sunat, memelihara amalan-amalan sunat, kita akan dekat dengan Tuhan. Bila dekat dengan Tuhan, semua dapat. Ya, semua kita dapat. Apa kita hajat, kita dapat. Apa kita doa, makbul. Ya, apa kita jalankan, semua Tuhan ridha. Ini kelebihannya yang kata tadi ini, ya, kita harus faham. Bermula dalil
Yang menunjukkan atas tegah buat angkara kata orang yang baik ialah sebagai hadis Nabi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla subha fahuwa fi zimmatillah fala yatba'annukumullahu bi syai'in min zimmatihi atau kama qala. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata di beliau, hadis ini daripada Nabi SAW bersabda baginda, barang siapa sembahyang fardu subuh dengan berjamaah, itu syarat dia. Sini dalam hadis ini tak boleh dengan berjamaah, tapi huraian dia mengikut dalam syarah-syarah hadis, iaitu subuh yang berjamaah, bukan subuh saja ya. Subuh yang kena berjamaah. Sebab itu man shalla subha, dia ada alif lam ta'rif pada as-subhi, itu berarti bahawa subuh yang sempurna. Yang sempurna subuh ini pertama di awal waktu, itu subuh yang sempurna. Maksud alif lam tu ada kira. Shalla subh alif lam tu. Nah, alif lam ta'rif merujuk kata bila dia baca dengan subuh tak ada alif lam itu ringan. Maknanya waktu subuh. Asal sembahyang subuh sudah. Tapi dalam hadis ini Nabi sebut dengan alif lam minas subhi. Berarti alif lam tu kata ulama, dalam tu alif lam tu ada apa? Pertama awal waktu. Nampak tak? Kedua, dengan memelihara segala adab-adab waktu. Yang ketiga, berjamaah. Itu dia, nampak ya? Itu dia. Yang keempat, memanjangkan bacaan-bacaan surahnya. Itu artinya alif lam tu. Tengok ya. Itu daripada segi ilmu lughah ya, dan ilmu bayan dia bawa maksud dia. Jadi kita kena baca sambil betul lah, bukan baca makna terus saja ya. Jadi maknanya ketahui seorang yang taat akan Allah maka hamba-Nya dikasihi tadi ini, maka kata hadis Nabi, barang siapa sembahyang fardu subuh dengan berjamaah, maka ialah orang yang di dalam pemeliharaan Allah. Maka apabila engkau ketahui yang demikian itu, maka jangan sekalian kamu diturut oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada zimmahnya itu, kerana barang di dalam pemeliharaan Allah itu lebih berbahaya, membuat angkara atasnya. Itu dia. Orang yang sembahyang jamaah subuh ni tuan-tuan, Tuhan lindung dia. Kita buat lebih kurang kat dia, kita nanti kena. Nampak tak? Sama-sama kita tak boleh memudaratkan. Kalau orang tu pasti sembahyang subuh. Khalifah Harun Ar-Rasyid, daripada Bani Umayyah, dia bila ada orang yang nak kena bunuh, nak kena qisas, hari katalah ada orang hari ni, dia tanya hari ni ada tak siapa-siapa nak kena qisas, keluarkan daripada penjara. Dia bawa ke dia tanya ke orang tu, hang sembahyang subuh jemaah dah pagi ni? Itu dia. Di dalam penjara tu bukan seorang dua, ramai dalam penjara lah. Dia orang sembahyang berjemaah lah. Dia orang sembahyang berjemaah lah subuh. Tapi ada juga yang tak mau sembahyang. Nampak tak? Walaupun duduk dalam satu penjara ramai-ramai, ada juga yang tak mau sembahyang. Maka tu Harun Ar-Rasyid akan tanya, apakah kamu ada bersembahyang jemaah tadi, sembahyang subuh tadi? Dia kata ada. Kalau ada, aku tak boleh penggal, tak boleh kesas kepada kamu di bawah pemeliharaan Allah. Itu dia, nampak tak? Kalau aku buat juga akan kena ancaman. Allah akan turun bala kepada aku. Maka tangguhlah hari itu. Duduk pula hari yang akan datang pula. Ya, bawa dia keluar lagi sekali. Ya, tanya lagi kat dia. Dia ditanya lagi sekali, adakah kamu sembahyang subuh berjamaah pagi ni? Dia kata, ya, aku sembahyang subuh berjamaah tadi. Zimmah alaika, di atas kamu tanggungan Allah. Kamu tak boleh dikesas hari ni. Hidup balik masuk penjara. Tu dia, nampak? Takut. Ya. Kalau dia ambil tindakan, kalau dia ambil hukuman juga, akan kena bala atas diri dia. Kerana orang ni adalah orang yang telah ditanggung oleh Allah keselamatannya. Faham macam tu punya kuat. Jadi kita kena faham betul lah. Orang sembahyang subuh ni, dia punya kelebihan yang luar biasa. Sebab itulah kita berlindung dengan waktu subuh. Berlindung apa? Berlindung pada perkara-perkara yang boleh bawa mudarat kepada kita. Melainkan dengan sembahyang subuh. Maka subuh itu memberikan manfaat bagi kita. Kalau tak sembahyang subuh, subuh itu memberi ancaman kepada kita. Maka itu kita berlindung dengan surah Al-Falaq. Yang baca Al-Falaq ni pasal ni ya. Aku berlindung dengan waktu subuh.
Sebab waktu subuh ni banyak dia punya bala musibah dia. Melainkan kita kena berlindung dengan Allah. Bala turun tiap-tiap malam bala turun. Ya, sepenuh-penuh bala, 100 bala turun atas kepala kita. Ya, duk tergantung. Sampai masuk waktu sahur. Waktu sahur ni 1/6 malam. 1/6 malam waktu sahur bukan makan sahur. Waktu tu nama waktu sahur 1/6 malam. Ya, 1 malam daripada maghrib sampai subuh dia ada 6 waktu. 6 waktu Jadi waktu yang ke-6, 1/6 tu waktu hujung lebih kurang dalam 2 jam sebelum subuh. 2 jam sebelum subuh, nama waktu tu waktu sahur. Jadi kita ambil kepentingan masa tu makan sahur lah. Makan di waktu sahur, bukan makan sok. Tapi orang Melayu kata makan sok biar pi lah. Nak buat macam mana? Nak bagi senang faham kan? Pukul 2 pagi makan sok tak betul Sebab pukul 2 pagi bukan waktu sahur. Nampak tak? Tu kena faham juga tu lah. Jadi makanya waktu sahur ni waktu 1/6 malam. Nabi paling suka waktu tu. Wabil ashari mustaghfirin, Al-Quran kata. Pada waktu sahur mereka akan mohon ampun kepada Allah. Cuba lihat dalam surah Ali Imran ada ayat ni. Ya Allah tutup waktu tu cukup baik. Jadi makanya bala turun masa tu dia akan hilang bala itu, terangkat bala itu dengan sembahyang subuh. Kita angkat takbir, Allahu Akbar, bala tu hilang. Nampak tak? Dia mula pada waktu subuh lah. Kalau kita tak angkat takbir, tak sembahyang lah maknanya. Bala itu akan turun atas kita. Nampak tak? Kau dah tengok pula lah, bala tu nak dihilangkan bala tu, ada juga banyak cara. Mungkin kita pagi itu bersedekah. Kita pagi itu dan bersedekah, kita masuk 2-3 ringgit dalam tabung masjid, contohnya bersedekah, bala tu diangkat juga. Nampak tak? Contoh katanya begitulah, sambung. Kita baca doa kunut. Itulah sebabnya Al-Imam Syafi'i dia merujuk sampai ke situ. Ya, baca kunut ni bukan pasal kita ambil sunnah Nabi kerana banyak sebab, antaranya menolak bala tadi lah. Bala nak turun ni pada pagi hari tadi ni, dia akan terhapus dengan doa kunut. Itu dia. Bala yang turun tadi ni dia akan menghilangkan 5 perkara. Kalau kita tak lindung bala ni, tak tolak bala ni, dia akan jadi 5 perkara akan turun musibah kat kita. 5 perkara. Faham Tiap-tiap subuh 5 perkara ni akan turun. Melainkan kita kena tolak 5 perkara ni. Pertama sekali, dia akan terhalang hidayah. Tidak ada hidayah daripada langit. Habis. Hidayah turun kita tak dapat. Itu nombor 1. Pergilah. Hari mula tak dapat hidayah. Ya. Kemudian kita hilang keafiatan dalam diri kita. Kita hilang sifat sabar, kita hilang sifat syukur, kita hilang sifat takut. Sifat-sifat ini akan jadi lemah dalam badan kita. Itu nombor 2. Nombor 3, kita akan kalut dengan urusan-urusan duniawi yang akan memberatkan kita. Memanglah sibuk urusan dunia. Tapi tak semua orang urusan dunia itu berat bagi dia. Banyak juga urusan dunia baginya tapi tidak memberatinya. Sebab Allah pelihara. Allah bagi jalan-jalan mudah, jalan-jalan ikhtiar, jalan-jalan takbir yang sempurna. Tuhan bimbing dia. Nombor 3, kita akan mudah urusan kehidupan kita. Tapi kalau kita tak semayang subuh tadi ini, urusan-urusan dunia akan jadi berat. Benda ringan akan jadi berat. Itu nombor 3. Kemudian yang keempat, hilang barakah. Barakah ni tambahan. Tambahan dalam urusan kehidupan. Kesihatan dia bertambah, ilmu dia bertambah, nampak rezekinya bertambah, ketenangannya bertambah, nampak ini penting sekali. Itu kita nak berkat. Berkat ni benda sikit jadi banyak, betul? Dan yang kelima, musibah. Bala musibah akan datang, nampak tak? Seperti mana berlaku di Gaza itulah sekarang ni, banyak bala musibah turun, memberi erti bahawa masyarakatnya tidak jaga sembahyang subuh. Nampak? Itu sendiri orang Israel, tentera Israel sendiri habaq kepada tawanan-tawanan Palestin yang dipatawan, termasuk tentera-tentera daripada Hamas ataupun daripada
daripada mana-mana lah pihak dulu ni, apa yang kita faham tadi ni daripada zaman Arafat dulu ya. Yang mana-mana tawanan-tawanan daripada Palestin yang ditawan oleh Israel, hampa sampai bila-bila tak boleh menang. Hampa tak boleh atasi kami. Kalau semayang subuh hampa tu tak seperti semayang Jumaat. Nampak tak? Kalau semayang subuh kamu tu macam semayang Jumaat, penuh berlimpah, kami kalah. Daripada ada sebut, dalam kitab Taurat dah sebut dah 5 perkara ni yang saya kata ni. Nampak tak? Daripada nampaklah kelemahan tu, daripada dalam kitab Taurat dia ada sebut. Ya. Di pertama kita akan hilang hidayah. Tak ada petunjuk. Hidayatud-din. Nah. Jadi penting ya. Fatihah dalam sembahyang subuh tu sangat penting. Ihdinas siratal mustaqim. Paling penting. Bila kita sembahyang subuh, kita minta, maka Allah makbul. Alhamdulillah. Itu artinya zimbah. Ya. Kedua, dalam urusan kita Tuhan bagi kepada kita keafiatan. Syukur kita akan mula jelas, sabar kita akan mula jelas, takut kita kepada Allah akan lebih jelas, malu kita kepada Allah akan lebih jelas. Semua sifat-sifat yang terpuji ini akan jadi segar dalam jiwa kita. Boleh? Ya, itu artinya. Jadi semuanya itu ada di mana? Tuhan Nabi tunjuk kita dalam doa kunut lah. Nampak? Senang nak faham ya? Ya. 5 perkara tu ada doa kunut. Allahumma hadini fiman hadait, hidayah. Wa afini fiman afait, afiah dalam. Sihat tak apa, sihat doktor ada. Ya, ubat ada. Dalam afiat ni orang tak boleh rawat. Boleh rawat penyakit degil. Pergi minta ada tablet degil tak? Pergi farmasi minta. Yang tolong bagi satu tablet boleh buang dengki. Tak ada. Dia pun duk berdengki dengan kita. Orang kedai jangan silap. Nampak? No? Tu dah. Ya. Afi wa afini. Ya. Wa tawallani fiman tawallai. Wa tawallani mudah urusan hidup kita mudah, diringankan Tuhan. Mana-mana kerja-kerja kita akan dimudahkan Allah, diringankan Allah. Wa tawallani wa barik li fima atait, engkau berkati kami apa yang engkau telah berikan kepada kami. Semua urusan nikmat engkau beri kepada kami, engkau berkati. Tambah makna kata, ya. Wa qini syarra ma qadait, hindari kami dari segala keburukan. Nampak? Tidak. Itu 5. Nabi habaq dalam doa kunut. Ini Imam Syafi'i punya pintar. Dia baca kat situ. Sebab tu dia kata doa kunut kena ada. Wasitnya dia dah mengaji dah dengan ulama Hanafi. Dia dah mengaji dengan ulama Maliki. Dua-dua imam mazhab ni kata tak ada kunut subuh. Nampak tak? Dia dah mengaji kat dia. Tapi kenapa dia adakan kunut subuh? Dengan hadis Nabi lah. Bukan dengan akal dia lah. Kerana melihat kepada banyak sudut. Ya, banyak sudut pentingnya. Negara-negara yang baca doa kunut selamat. Siapa kam kita tengok di dunia sekarang? Mana-mana negara Islam yang mengamalkan doa kunut mazhab Syafi'i, depa ni kurang bala musibah. Macam kita di Malaysia lah. Kurang bala musibah. Tak berat. Belah Indonesia pun tak berat. Belah Brunei pun tak berat. Singapura pun tak berat, orang Islam, ya. Sebelah Thailand petani pun tak berat, ya. Sebab kita ada lindungan daripada Allah yang kata zimmah tadi. Itu faham tu pentingnya doa kunut tu, jangan tidak, ya. Baik. Jadi itulah yang disebut dalam hadis ini, bang siapa sembahyang subuh maka dia adalah di bawah naungan Allah SWT, ya. Baik. Bab yang ketujuh. Bab maja'a fi luzumil jamaah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis membicarakan tiada mencil pada jamaah ulama. Ini satu lagi. Kita ada institusi Al-Quran, kita ada institusi hadis, kita ada institusi ulama. 3 institusi ini jangan kita asingkan. Kita kena masuk dalam 3 institusi ini. Bukan belajar di universiti dah. Maksud institusi saya melibatkan dalam wilayah. 3 wilayah ni paling penting. Pertama, wilayah yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, hukum hakam Allah. Yang kedua, kita kena ada dalam wilayah hadis. Kita mesti bersama dengan Rasulullah, bersama dengan para sahabat, bersama dengan ulama-ulama hadis. Dan yang ketiga, kita dengan jamaah ulama. Ulama ni adalah mereka yang memegang pusaka Nabi. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita, menyambung dan memanjang kesinambungan
Al-Quran dan hadis turun kepada ulama. Maka dia panggil al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris nabi-nabi. Kita mesti kena beri maklumat. Ya, jadi ulama ni lah yang dipanggil sebagai mazhab. Faham Ulama dia panggil mazhab sebab mereka yang membawa daripada nabi, daripada Al-Quran kepada kita. Ya, kalau kita tak pakai mereka, macam mana kita nak dapat Al-Quran dan hadis? Bagaimana kita nak kenal Al-Quran dan hadis? Kerana tidak ada yang memegang waris itu melainkan ulama. Itu yang kita nak baca hadis ni yang disebutkan oleh Rasulullah sebut, buka muka surat 26. Punca dia nombor 29. Ketahui kiranya saudaraku adalah makna tiada mencil. Tiada menyisihkan diri kita daripada jamaah ulama ini, yakni tiada berseorang diri daripada mereka itu pada i'tiqad dan mazhab dan lainnya daripada fikiran. Nampak tak boleh keluar. Dan hukum-hukum Allah yang terbit daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Maka apabila seseorang yang alim itu mencil, orang alim sendiri tak suruh pakai mazhab, kacau. Ya, apabila seorang alim itu mencil ia pada faham daripada segala faham jamaah ulama, maknanya keluar daripada mazhab, tidak duduk dalam kumpulan mazhab, tidak berada dalam pemikiran ulama, tidak berada dalam institusi ulama, itu artinya ataupun seorang yang jahil dan tidak tahu apa usul asal hukum Allah menurut ia akan faham alim yang mencil faham daripada segala ulama, maka ialah orang yang tidak bersama-sama dalam sidang jamaah ulama namanya. Sebab itu kita mengaji kena ada kitab. Saya dalam kuliah-kuliah saya di mana-mana pun kena ada kitab. Sebab kitab inilah yang nak menyambungkan kita dengan ulama. Faham? Dia tak boleh main dengar, dia tak boleh. Dengar khutbah boleh. Khutbah nasihat. Lagipun 10 minit. Itu saja. Maka tu kita dilarang. Cakap tak boleh. Sebab kamu sedang dinasihati. Bukan kamu sedang menghadapi ceramah. Bukan menghadapi kuliah ilmu. Bukan masjid zikir. Kamu berada dalam wilayah nasihat. Ad-dinu nasihat. Dia kena lamai, kena amalkan tiap-tiap minggu. Nampak tak? Itu kita kena faham tu. Jika kita majlis ilmu, kita kena berkaitan dengan ulama. Bila kita majlis ilmu, juga ada hubung kait kita dengan ulama. Jadi nak kenal ulama lagu mana? Ulama-ulama yang mu'tabar, kita kena baca kitab-kitab mereka. Jadi apabila kita baca kitab mereka, baru kita ada tarekah, baru ada kita punya saliran, atikah itu, kita punya hakikat sampai kepada mereka. Ada hubung kita dengan ulama. Di akhirat besok, kita akan berada di bawah panji-panji ulama. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita akan ada di bawah panji-panji Al-Imam Syafi'i. Itu artinya besok di akhirat. Sebab akan di akhirat besok akan ada sebanyak 180 barisan. Barisan raksasa akan wujud di mahsyar sebanyak 180 barisan. Nampak dah? Itu dia. Antara 180 barisan itu hanya 10 barisan saja yang selamat, yang terlepas. Nampak dah? Itu dia. Yang ada di kalangan. Barisan yang pertama rasul-rasul. Barisan yang kedua nabi-nabi. Barisan yang ketiga para syuhada. Para syuhada. Barisan yang keempat para alim ulama yang khusus daripada kalangan sahabat. Yang bahagian kelima para ulama yang khusus berkalangan tabi'in yang bersama-sama sahabat. Yang keenam yakni mereka yang bersama-sama dengan ulama, memanjangkan ulama, dipanggil ulama mujtahid mazhab atau mujtahid mutasab. Semua dipanjang jauh ni kena rujuk balik, nak kena ulama sampailah yang ke-10, kita lah yang ke-10. Antara 10 yang diterima tu, kita lah yang bersama dengan mereka, yang ikut mereka. Nampak tak? Kita ringkaskan betul lah. 10 barisan ni selamat. Lain daripada tidak. Ketua bagi semua barisan ni, antara ulama ni, yang 10 tadi ni, yang ke-10 tu, sahabat Nabi namanya Muaz ibnu Jabal. Rasulullah sebut, Muaz Sayyidul Fuqaha fi yaumil qiyamah, Nabi kata. Muaz ni adalah penghulu bagi segala orang-orang alim di akhirat besok. Muaz ibnu Jabal. Itu dia lah. Boleh faham Jadi kita ambil macam tu punya penting. Jadi kita kena masuk dalam kalangan ulama. Mesti ada barisan itu. Nanti saya sebut lagi. Tak habis kan. Jadi makanya kata ulama, maka apabila seorang alim itu mencil daripada faham, maka tak dapat tidak,
maka segala faham ulama, maka tertarik dirinya kepada neraka, iaitu orang yang keluar daripada ulama ni, maka orang tidak bersama di dalam sidang ulama namanya, maka tertariklah dirinya kepada neraka, yakni senang menyimpang dirinya kepada jalan yang tidak betul oleh sebab berkawan ia dengan nafsunya dan syaitannya, hingga tidak sedar ia akan dirinya masuk neraka dengan sebab kepencilnya itu, maka tidak memecahkan diri itu yang disuruh kita, syarak kita. Ya, itu dia. Jadi pendek kata, kita kena bersama dengan ulama. Wahabi pun ikut ulama juga. Wahabi yang kata di Mekah kita kata Wahabi ni yang salah dia pada segi akidah, bukan daripada segi ibadah ya. Ibadah mereka bermazhab Hambali. Mazhab Wahabi ni dia hanya menjadi masalah dari segi akidah saja yang cacat dia. Dia dari segi ibadah mereka 100% bermazhab Hambali. Ya, semua hukum hakam mereka amalkan di Saudi itu berdasarkan kepada mazhab Hambali, tak keluar daripada ulama lah. Dia masih terpimpin dengan ulama. Nampak ya? Tapi kita jangan duk kecam sangat Wahabi ni ya. Senang sangat dihukum orang Wahabi ya. Ya. Bukanlah saya nak sokong pula Wahabi tu. Dia ada perkara yang salah. Yang salah kita kena sebutlah salah dia. Dia pasal akidah dia adalah kesalahan, kekhilafan dalam bab akidah itu saja. Ya. Dalam soal ibadah ya, mereka tidak menyalahi. Ya. Mazhab iaitu mereka bermazhab Hambali. Itu di antara yang boleh kita fahamlah sebaik-baiknya begitu ya. Baik. Jadi sambung kepada apa yang kita baca tadi ini, bermula dalil menunjukkan atas suruh dan demikian itu sebagai hadis dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Ani bin Umar qal khatabana Umar bil Jabiyah faqal ya ayuhan nasu inni qumtu fikum kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina faqala usikum bi ashabi summa alladhina yalunahum. Daripada Sayyidina Umar, Abdullah ibn Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya telah berkhutbah di hadapan kami sidang jamaah yang banyak oleh khalifah yang kedua bagi Rasulullah, yakni Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di tempat yang bernama Al-Jabiyah. Tempat tu namanya Al-Jabiyah ya. Tempat tu sekarang ni dia lebih kurang dengan Masjidil Haram dalam 4 km ya. Tak, dengan Masjid Nabi, Masjid Haram dengan Masjid Nabi 4 km. Satu tempat namanya Al-Jabiyah ya, iaitu satu qaryah di bandar Damsyik, dia kata di sinilah ya. Maka berkata ia dalam khutbahnya, wahai sekalian orang yang hadir, bahwasanya kami berdiri berkhutbah diam sekalian kamu ini ialah sebagaimana berdiri berkhutbah Rasulullah SAW. Kami berdiri khutbah ni macamlah Rasulullah juga berdiri khutbah macam ni. Dan kumpulan kami dan sahabat-sahabatnya memberi nasihat, memberi ingat akan sahabatnya serta mengajarnya, disuruhnya buat bagian, ditinggalkan jangan buat bagian. Maka aku pun demikian juga berdiri di tengah sekalian kamu ini, menunjukkan dan menyampaikan apa nasihatnya, pengajarannya yang diberinya kepada kami, akan beberapa nasihat dan pengajaran yang banyak. Setengah daripadanya ialah aku berpesan dan aku beri jaga akan sekalian kamu dengan segala sahabatku, hendaklah ambil peduli akan mereka itu, kemudian sekalian orang yang mengiringi mereka itu. Maknanya hendaklah kamu bersama-sama dengan mereka. Alaikum bil jamaah. Maknanya kita kena melibat, committed dalam kumpulan-kumpulan jamaah. Ini bukan soal politik ni ya. Jangan salah faham pula. Kalau kata begitu, kena masuk parti mana-mana parti politik kacau. Bukan begitu. Maknanya Islam ni dia mesti ada bersatu dalam semua urusan. Semayangnya berjamaah ya, bermesyuaratnya juga dengan berjamaah ya, berhimpun apa-apa program yang kita buat dengan bentuk jamaah. Jangan seorang-seorang. Jangan ada satu peribadi yang tertentu ataupun untuk tujuan-tujuan yang tertentu saja. Tapi kita lakukan apa juga, semuanya bergantung kepada keperluan jamaah, atas nama jamaah, bersama dengan jamaah. Bertindak bersama-sama dengan jamaah. Sebab itu kita baca Fatihah pun dengan jamaah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maknanya hidayahkanlah kami. Kita tak kata hidayahkan aku ya. Iyyaka na'budu bukan a'bud. Iyyaka na'budu kita baca dengan nun jamaah tu ya. Nun tu bawa dengan erti kita berjamaah.
Iyyaka na'bud, kepada akan dikau juga kami sembah, bukan aku sembah. Faham Maknanya kita datang dengan kami, bukan datang dengan aku. Itu paling penting sekali. Mufti Mesir pada tahun Mufti Mesir tahun 23 24 gitulah Syekh Abu Syukur As-Salimi. Dia bagi fatwa Mufti Mesir dulu hebat Dia kata wa hadhihi ta'ifatun najiyah qad ijtama'atil yaum. Inilah puak-puak aku nak bagi tahu dengan kamu, inilah puak-puak di mana mereka ini terlepas daripada kesesatan, terlepas daripada keburukan, terlepas daripada kesulitan, terlepas daripada kejahilan, terlepas daripada kelemahan. Mereka terpimpin, terpilih Mereka adalah makhluk, adalah jamaah yang kuat, jamaah yang sahih, jamaah yang betul. Sebab itu artinya wa hadhihi ta'ifatun najiyah qad ijtama'atil yaum hari ini. Zaman dia tu tahun 24 humul Hanafiyun. Mereka ini pengikut-pengikut daripada Imam Hanafi. Wa humul Malikiyun. Mereka pengikut Imam Malik. Humul Syafi'iyun. Mereka adalah pengikut Imam Syafi'i. Humul Hanbaliyun. Mereka pengikut Imam Hanbali. Itu dia empat ni. Empat pengikut ni mereka terlepas daripada kesesatan, terlepas daripada kerumitan, terlepas daripada kepayahan, terlepas daripada kebodohan, kejahilan, terlepas daripada kelemahan. Nampak tak? Mereka ni kuat. Ini kumpulan-kumpulan yang mengatakan tadi ini bermazhab. Maksudnya tadi ini orang-orang yang ikut mazhab ni. Mana-mana yang ikut mazhab, antara salah satu pada empat mazhab ni, mereka adalah terpimpin, terpelihara. Jauh daripada kesesatan, jauh daripada kelemahan, jauh daripada keburukan, jauh daripada kelemahan dan sebagainya. Itu dia ni. Kemudian dia tambah faman kana yarju, barang yakhruju, barang siapa yang minal mazahibi, barang siapa yang keluar daripada mana satu mana mazhab, bahwa min ahli bid'ah, dialah ahli bid'ah. Yang kata bid'ah bukan ikut mazhab, yang kata bid'ah yang tak ikut mazhab. Nampak tak? Faman kana yarju liqa, barang siapa yang keluar daripada empat mazhab ini, fahuwa min ahli bid'ati wan nur, mereka lah ahli bid'ah lagi ahli neraka. Itulah masuk neraka. Kenapa? Tak pakai ulama. Dia pakai otak dia sendiri. Dia ambil buku, dia baca, dia nilai sendiri. Nampak tak? Dia hukum sendiri, dia fikir sendiri. Nampak? Kemudian dia kata apa? Dia kata itu betul. Nampak tak? Ini payah. Jadi tidak hubung dengan ulama, tidak hubung dengan akhirat, tidak hubung dengan para tokoh alim ulama ni. Macam mana dia hubung dengan Nabi? Kalau kita tak ada hubungan dengan tok nenek kita panggil apa? Walida kal haram, anak haram. Dia keluar seorang, tak ada pak, tak ada mak, tak ada tok, tak ada nek. Apa nak kata? Dia kena ada hubungan. Dia kena ada hubungan sampai dia boleh kata Bani Adam. Sebab dalam mazhab Syafi'i, yang mana tak ada mak, yang tak ada bapak kan, dia tak masuk dalam Bani Adam tau. Istilah tu. Bani Adam ni keturunan Adam, yang dipanggil Adam ikut mazhab Syafi'i, mereka yang ada keturunan yang sah sampai Nabi Adam. Yang tak ada keturunan, maknanya putus keturunan kerana dia anak yang tidak sah. Kita panggil tadi ini tidak ada bapa. Bila tidak ada bapa, putus dengan Tok Adam. Maka dia tidak dikolong sebagai Bani Adam. Habis nak panggil apa dia? Nampak tak? Dia bukan keturunan Tok Adam. Sebab putus. Bila kata keturunan Tok Adam ni, dia mesti ada dia punya silsilah yang berhubung secara nikah yang sah. Habislah. Itu dipandang pada segi nilai. Sama tu juga dengan yang ibadat kita, hukum hakam yang kita bawa sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak ada rentetan dia, tarekah dia, talian dia dengan para ulama, macam mana kita nak istilah kita apa yang kita buat tadi betul? Maka tu dia kena Quran pun kita nak baca. Quran ni dia kena ada lidah guru. Lidah guru tu daripada guru pada guru sampai bertemu dengan Rasulullah. Baru ada tarekah, maka kita baca Quran tadi adalah sah insya-Allah, cantik. Tak nak guru. Dia sendiri lalu dengar, dia sendiri hitung, dia sendiri baca, sendiri patah macam mana nak baca, nampak tak? Tak ada guru. Dia tak terima daripada lidah. Sebab tu Jibril turun kepada Nabi
baca Quran, Nabi dengar. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kamu gerak lidah kamu melainkan setelah kami membacakan kepada kamu. Nampak? Bila kami dah baca, baru kamu gerak lidah membaca. Ini artinya kita kena ada tarikah. Semayang serupa juga. Ya, kita nak mula-mula semayang. Anak kita nak mula semayang. Dia kena ada imam. Beriman dengan bapa dia lah. Nampak? Anak kita yang kita suruh semayang, mula-mula nak semayang tu, suruh semayang kita. Kalau cucu semayang Tok Wan bawa semayang tu. Jadi Tok Wan tu ada rentetan. Tok Wan tu ada kaitan sampai Rasulullah sampai Jibril. Nabi nak semayang pun Jibril turun mengajak. Ya, terima perintah semayang pada malam Mi'raj, subuh tu Nabi tak semayang lagi. Sebab tak ada guru mengajak, tak diajak Nabi macam mana nak semayang. Zuhur baru datang Jibril. Jibril turun zuhur, Jibril bawa Nabi semayang. Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum. Ya, depan pintu Kaabah. Itu dia panggil multazam. Tempat Nabi semayang tu dia panggil multazam. Ya. Itu dia. Maknanya kena ada guru. Nabi nak semayang pun kena ada guru. Ya. Anjing kita nak jadikan anjing perburuan. Dan surah Maidah ada sebab ayat 4 ya. Anjing yang kita nak bawa berburu, anjing tu kena ada guru tau. Allah kata kamu kena ajak anjing tu. Kamu sudah mengajar, anjing sudah mendapat latihan yang sempurna, baru kamu boleh lepas dia pergi tangkap binatang. Nampak tak? Tak boleh fikir sini tengok anjing tu cerdik suruh pergi tangkap. Tak boleh ya. Maka anjing tu mestilah ada guru. Tu yang sebut. Kalau anjing perempuan kena ada guru, takkan kita tak ada guru. Dia lah. Itu paling penting dia kata tadi ini. Maka itu dah artinya rentetan inilah dipanggil jamaah tuan-tuan yang kita kena faham. Maka itu soal agama. Soal agama kita kena ada rentetan ulama dan kita kena bersama dengan para ulama. Tak boleh sisih di para ulama dan ulama-ulama kita yang kita ikut dipanggil ulama mujtahid. Ulama-ulama dipanggil ulama mujtahid. Baik. Membesarkan sahabat Nabi, muliakannya. Ini paling penting. Sesungguhnya dengan sepotong hadis Nabi dalam masalah 29 itu menunjukkan wajib membesarkan dan memuliakan segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sabdanya, aku pesan pada sekalian kamu dengan segala sahabatku, yakni hendaklah besar dan muliakan mereka itu dan beri segala hukumnya, hak mereka. Hak para sahabat itu kita kena bagi kepada mereka. Janganlah sekalian kamu tiada ambil peduli dan ambil bicara akan mereka itu dan menghina-hinakannya, iaitu disebut dicaci mereka itu dan tidak endahkan apa-apa yang datangkannya daripada aku. Sebab pun aku berpesan suruh pedulikan dan muliakan sahabat-sahabatku itu kerana mereka itulah kembang agama Islam, bunga agama Islam. Dan dengan mereka itu jadi hina, kafir pada masa tiada pertolongan Islam melainkan mereka itu. Maka mereka itulah yang sebenar-benar menanggung payah dan susah betapa meninggikan Islam dan mengembangkannya, setengahnya ditebus dengan agama Islam dengan jiwanya dan setengahnya menebus agama dengan jiwa dan hartanya. Maka hendaklah besarkan dan hormatkan mereka itu pada masa hidup dan matinya. Diapalah yang menyampaikan ajaran Nabi kepada kita. Para sahabat ni diapalah yang menyampaikan kepada kita, yang menyebarkan agama kepada kita. Contoh, Nabi kata Islam akan naik di sebelah timur. Masa tu tak ada Islam lagi. Tapi Nabi kata akhir zaman nanti Islam akan naik, akan muncul di sebelah timur. Maknanya kata Islam itu akan berkembang, akan begitu kuat dipelihara, akan begitu teguh diamalkan ajaran-ajarannya, yang ini Islam akan muncul di sebelah timur. Belah kita lah, Nusantara Melayu ni, ataupun belah Nusantara Selat ASEAN yang kita kata tadi ni, akan muncul Islam dengan sempurna. Akhir zaman. Bila kata macam tu, para sahabat Nabi duk fikir pula. Sana tak ada, sahabat Nabi tak ada. Macam mana nak berkembang? Mereka bergerak. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang mula berhijrah. Daripada Asia Tengah, Asia Barat, mereka datang berziarah, mereka datang terus ziarah ke timur, dia orang bawa Islam. Sampai sekarang ada tanah perkuburan para sahabat di Jawa Tengah, ada di Sumatera. Nampak ya? Kuburan-kuburan para sahabat.
Ada, tapi kita tak tahulah, kita buat satu ziarah insya-Allah. Dan termasuk di antaranya tabi'in, para ulama di kalangan mereka yang terkenal sebagai Wali Songo. Wali 9, ya. Bukan 9 orang daripada 14. Dia panggil 9 tu atas nama tempat dia tu. Dia panggil tempat tu ada 9. Lepas tu bukan 9, Wali Songo ada 14. Saya ada cadang nak buat ziarah ke makam Wali Songo ni, ya. InsyaAllah nanti lepas Raya Puasa. Ya, kita buat satu kumpulan laki-laki saja, perempuan tak. Perempuan kita buat kemudian. Kita buat laki-laki dulu sebab tujuan kita bukan makan angin, nak pergi ziarah mereka, nak ambil dia punya talian tu dengan hubungan mereka, barakah di dalam mereka. Lepas tu saya akan buat untuk orang perempuan pula. Ya, insya-Allah lah perempuan. Yang perempuan juga insya-Allah boleh ikut nanti lepas. Orang perempuan ni kita buat lepas raya haji ya. Sebab orang nak bawa kita tu pergi Mekah, pergi kerja haji. Ni yang nak bawa syarikat tour agensi ni, dia sendiri terlibat dengan urusan ibadat haji. Jadi dia kata kita bagi saya balik Mekah dulu buat kerja haji, kita urus pula untuk orang perempuan. Masa tu orang lelaki-lelaki pun ikut samalah. Suami isteri kan boleh ikut sama insya-Allah. Buat masa pertama ni kita buka untuk orang lelaki saja. Dia pun kita had. Kita tak bawa lebih daripada 30 orang ya. 30 orang insya-Allah dalam masa 6 hari. 6 hari kos dia lebih kurang dalam 3,000. Semua kita tanggung ya insya-Allah, dan di situ saya akan bagilah pencerahan tiap-tiap kita sampai di kubur mereka tu ada pencerahan khusus mengikut Al-Mutarikah yang akan saya bawakan kepada jemaah yang ikut sama insya-Allah. Itu tujuan dia. Dan depalah yang bertanggungjawab. Wali Songo yang 9 ini semua daripada luar, bukan daripada Indonesia. Ya, Wali Songo ni yang 14 ni semua daripada luar sebenarnya, bukan daripada Indonesia. Ada daripada China, ya, ada daripada Parsi, ada daripada Turki, ya. Ada daripada Arab, daripada Makkah, ada, ya. Tapi dia orang datang ke situ dengan bersama-sama dengan depa punya budaya ni, mau bawa budaya Indon, ya. Dia kekalkan budaya-budaya Indon, ya, dalam dakwah mereka. Contohnya pakaian. Ya, dia orang kekalkan pakaian batik Orang Indonesia banyak dengan batik kan. Dia kekalkan pakaian batik, tak buang. Dia orang sendiri pakai batik. Tu contoh bunga-bungaan, ya, istilah-istilah yang dipakai dalam bahasa Jawa, ya, dijadikan sebagai bahasa agama. Ini sudah ada dalam budaya orang-orang Wali-Wali Songo ni. Satu kelebihan. Dia bawa Islam, maka tu adalah hari ini hampir 90% lah Islam di Indonesia atas urusan dan juga prakarsa mereka yang mereka begitu giat. InsyaAllah. Baik, kita sambung sikit lagi. Katanya, baik. Dan disebut di sini, masalah membesarkan tabi'in, memuliakan mereka. Tabi'in ni siapa? Tabi'in, tuan-tuan. Istilah tabi'in. Tabi'in ni mereka yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak dapat bertemu dengan Nabi. Mereka tak sempat berjumpa Nabi. Mereka hanya sempat bertemu dengan sahabat Nabi. Macam Imam Hanafi. Dia berguru hampir 80 orang sahabat Nabi, guru dia. No? Berguru 80 orang sahabat Nabi. Jadi Imam Hanafi itu adalah tabi'in. Imam Malik Ibn Anas, ya, hampir 90 orang sahabat Nabi. Ya. Dia sendiri anak sahabat Nabi, Imam Malik. Bapa dia Anas. Anas Ibn Malik itu bapa dia. Sahabat Nabi Anas, yang menjadi khadam Nabi 10 tahun. Tapi Nabi tak kata dia khadam. Ya. Mak dia serah kat Nabi, jadi Nabi punya khadam. Buatlah khadam. Ya, ya Rasulullah, ya, anak aku ni, aku serah kepada kamu sebagai khadam kamu. Ya. Seperti ibu Maryam Hannah menyerahkan Maryam kepada Baitul Maqdis. Tapi Maryam serah Baitul Maqdis kepada benda mati. Ya. Anas diserah kepada Rasulullah terus. Hebat itu khadam Rasulullah. Anak dia Imam Malik Ibn Anas. Mak dia mengandung dalam perut 4 tahun. Orang perempuan mengandung 9 bulan 10 hari Mak dia mengandung dia 4 tahun. Keluar dari perut boleh baca Quran dah. Keluar dari perut, apa surah yang mak dia baca semua dia boleh baca. Ya? Ini Imam Malik Ibn Anas. Pemuka mazhab Maliki.
yang kata tadi ini, dia tergolong tabi'in lah. Imam Syafi'i tabi'in, Imam Ahmad bin Hanbal tabi'in, sebab mereka sempat bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Itu kita panggil tabi'in. Kita kena terang makna tabi'in tu. Nanti orang tanya tabi'in, kita nak kata apa, kita tak kerti ya. Baik. Maka dikatakan tadi ini menunjukkan wajib kita besar hormat ke tabi'in kerana sabda Nabi, aku pesan pada sekalian kamu, kemudian daripada kamu besarkan dan hormatkan sahabat-sahabat aku, hendaklah besarkan dan hormat orang-orang yang mengiringi mereka itu, yakni tabi'in. Kerana orang-orang tabi'in itulah yang menerima apa pengajaran Nabi dan sabdanya kepada sahabat-sahabat Nabi daripada segala sahabat itu disampaikan kepada sekalian orang-orang belakangnya dengan cukup benar dan amanah. Ashabi kan nujum, Nabi kata. Sahabat aku macam bintang. Sahabat aku macam bintang. Bila kita bintang ni, pertama, dia terhebat. Bintang. Bintang. Paling hebat bintang. Kedua, dia menjadi pembimbing kita. Ketiga, dia menjadi hala tuju kita. Mereka lah yang membawa kita kepada hala tuju yang sebenar. Jadi, itu dia panggil, di mana Nabi katakan sahabat aku ni macam bintang. Ikutilah mereka, patuhilah mereka, nampak tak? Dan jagalah kehormatan-kehormatan mereka itu di sisi pergerakan kamu, cara hidup kamu lah. Kamu kena bawa apa yang dibawa oleh para alim ulama. Itu paling penting, kita kena faham lah. Maka jadilah kembang agama Islam. Sampailah kepada kita sekarang ni, jadilah kembang agama Islam mereka itu yang kekal apa hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah hingga kepada hari kita ini. Oleh itu wajib muliakan mereka itu dan hormatkan dan mendoakan semuanya. Kata Sayyidina Umar lagi, summa yafshul kadhiba hatta yahlifa ar-rajulu wala yustahlaf. Kemudian daripada itu jadikan kembang dan tersiar bohong hingga bersumpah seorang lelaki supaya percaya orang-orang akan dia dan terlindung bohongnya dengan sumpahnya itu padahal dia tidak minta sumpah padanya. Artinya kita kena bawa mereka ini pemimpin ulama supaya kita terpelihara daripada golongan-golongan yang mudah kita sebut sebagai dajjal. Dajjal ni bawa ajaran salah, bawa fatwa yang salah, bawa bimbingan yang salah, tu panggil dajjal. Dajjal ni bukan mencarut, satu sifat manusia yang pembohong. Hang ni besar punya dajjal tu. Kita kata kawan kita kenyih, dia kata dulu. Dia tak marah betul tak? Tu nak hang janji nak mai kat aku duk tunggu punya lama, hang ni besar punya dajjal. Tak gitu ya? Salah tak? Tak salah, pasal bohong. Dajjal ni bohong tuan. Orang yang pembohong ni kita panggil dajjal Maka tu Nabi kata akan muncul dalam hadis, mungkin dalam kitab kita ada, akan muncul 30 dajjal, Nabi kata. Akan datang, akan muncul 30 dajjal. Sampai ulama cari yang mana 30, ada nama-nama mereka. Nampak? Orang-orang ni membawa ajaran-ajaran yang salah, bimbingan yang salah, fatwa-fatwa yang salah, nampak tak? Sehingga menyesatkan manusia. Itu paling penting. Jadi kalau kita tak ikut ulama, tak berpegang kepada ulama yang sahih, ulama yang mu'tabar, ulama yang mujtahid, macam mana kita dapat perkara-perkara yang benar? Maka itu kita perlu dan wajib bersama-sama dengan sahabat Nabi dulu. Sebab sahabat Nabi lah punca segala unsur ilmu dan juga hidayah. Mereka sebagai punca. Maka itu kita kena dekat dengan sahabat Nabi, kenal sahabat Nabi, dan sentiasa kita berada dalam bimbingan-bimbingan dan urutan-urutan ilmu yang datang daripada mereka. Kemudian dikatakan lagi ini, bersumpah bohong itu banyak tersiar. Akhir-akhir zaman begitulah. Sungguhnya ini satu perkara mukjizat Nabi kita Muhammad SAW kerana dikhabarkan pada masa hayatnya akan jadi tersiar bohong. Kemudian daripada wafat baginda Nabi dan kemudian daripada lapis tabi'in seperti tersebut dalam sepotong hadis masalah 31 itu hingga sampai kepada hari kita ini bertambah-tambah tersiar dan didengar segenap waktu dan masa. Apabila orang-orang Arab itu bercakap, cukuplah dengan sumpahnya yang menjadi dinding bohongnya dan tiap-tiap ini dikeluarkan oleh lidahnya. Istimewa pula orang Arab di negeri Mesir. Orang Arab Mesir. Maka bohongnya telah menjadi penyedap cakap yang terbilang megah pada dirinya. Pengarang kitab, penulis kitab kita ni, Al-Alama Al-Fahmah, Dr. Idris Marbawi, dia ni duduk di Mekah 39 tahun.
39 tahun jadi pakar rujuk. Dia pandai buat PhD main rujuk kat dia. Dia tak ada PhD. Tapi dia pandai rujuk kat dia. Sebab dia lama dengan Azhar, dia sudah berkhidmat di Azhar dan berjaya menuntut ilmu sampai kepada peringkat aliyah tinggi masa tu belum ada PhD lagi. Masa dia belum ada PhD lagi, Lepas tu baru ada PhD, datang dia rujuk kat dia lah. Dan dia ada maktabah kedai kitab, tempat cetak kitab di Mesir. Jadi dia kenal sangat orang Mesir. Tapi juga cerita rakyat Mesir tak bagi kerakyatan kat dia. 39 tahun duduk di Mesir sebagai seorang alim yang bertugas, yang berjasa kepada Azhar, tapi kerajaan Mesir tak bagi kat dia. Berbeza dengan Haji Badal, seorang ulama petani di Saudi. Sampai sekarang hidup lagi, 100 lebih umur dia. Dia hidup lagi. Dia diberi kerakyatan langsung. Bukan dia saja, anak-anak semua dapat kerakyatan Mesir di Saudi, sebagai rakyat Saudi. Kerana ilmu kealiman dia tinggi. Tuan-tuan pergi buat umrah kata tadi ni, cubalah usaha untuk bertemu dengan dia. Minta nak jumpa dengan Tuan Guru Haji Badal. Bunyi Badal, senang ingat tak? Tuan Guru Haji Badal, pergi jumpa dia. Mesti ada apa-apa dia akan bagi. Mesti ada satu benda dia akan bagi kita. Doa ke, zikir ke, ada benda. Dia tak akan bagi kita pulang saja. Itu kelebihan dia. Itu satu antara perkara yang begitu luar biasa. Baik. Maka itu dia kata di sini, dia habang orang Mesir ni betul. Sebab dia lama di Mesir, dia tahu sangat. Perangai kelaku akhlak mereka ni. Maka dia kata orang Arab bercakap cukup dengan sumpah menjadi dinding bohongnya pada tiap-tiap dikeluar lidahnya. Istimewa pula Arab diam negeri Mesir, maka bohongnya telah menjadi penyedap cakapnya, terbilang megah daripada dirinya. Sebenarnya bercakap mereka itu cukup dengan sumpah, padahal tiada siapa daripada taulan yang jalan dilawan bercakap minta bersumpah. Wallah ni mulut dia. Wallah. Kita beli barang, benda tu tak asli, dia nak suruh kita beli juga, wallah. Tu dia biasa dia ni wallah di mulut ni. Maka sekalian aib bohong mereka itu diketahui, mereka itu akan kembali ke atas diri mereka, tetapi apabila telah menjadi pakaian dan hiasannya, dah jadi akhlak mereka, maka sudahlah tiada jadi aib pula mereka itu, dan terjadi muka merah itu, muka mereka itu muka orang yang tidak bermalu. Sampai depa begitu hilanglah depa punya sifat malu. Depa boleh bohong, depa boleh lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kata Sayyidina Umar dan khutbahnya lagi, wa yashhadu syahidu wala yustashhad, dan jadi saksi oleh sekalian, naik saksi pada nanti ada dipinta ia saksi. Itu dah nampak. Kita tak suruh dia saksi, dia sini dia kata Allah aku saksi, aku nak saksi. Kalau tak demi itu, ada macam-macam lah. Termasuklah kita orang Melayu ramah kan, demi matahari, demi bulan, demi lampu, demi tiang, demi rumah apa semua kalau nak bersumpah kan, tu dah. Ni demi cahaya ni. Wallah di depan cahaya ni aku nak kata kat hang, aku kata betul. Nampak tu orang Melayu pun cakap. Sebab kita bawa budaya Arab tu ada kat kita. Tu jangan silap Jangan mudah bersumpah. Kalau kita sumpah pada perkara yang baik pun makruh. Hukumnya makruh. Bersumpah pada perkara yang baik pun makruh juga. Wallah ni benda ni asli. Walaupun betul benda yang kejam tu betul tapi makruh. Sebab kita menzahirkan suatu kenyataan supaya orang nak percaya kita. Kita buat begitu supaya orang percaya kepada kita. Nazar bersumpah ni makruh hukum dia. Kalau saya sembuh insya-Allah ya Tuhanku, kiranya aku baik demam 3 hari dah aku duduk demam ni, aku nak puasa 2 hari. Itu dia panggil nazar. Nazar. Ini makruh hukum dia. Bukan sunat pun. Makruh minta sembuh sudahlah. Yang lebih taruh Tuhan pula tak payahlah. Ya Allah sembuhkanlah penyakitku ni supaya mudah aku beramal ibadat. Kan senang, cantik. Kata pula kalau aku sembuh, kalau kau bagi sembuh. Maknanya kalau kau tak bagi sembuh, apa nak jadi? Nampak lagu dia bertaruh tu kan? Ini jadi makruh Maka tu jangan, kalau boleh jangan. Cuma nazar yang baik, nazar qurbah itu paling baik. Nazar ni tak ada sebab. Cuma dia zahir satu rasa kesyukuran diri, ya Allah, aku ni sampai ada umur sekarang dah 60 ni, sihat afiat, tak ada bala musibah. Sakit-sakit sikit-sikit je lah. Sekali-sekali dia teringat kot dah, mana tahu dah.
Duduk-duduk dia melengur, dia kata aku dah 60 umur ni Oh, tak ada lah pernah bercakap berat-berat, tak susah. Dalam kehidupan ni semuanya mudah. Anak-anak keluarga aku semua alhamdulillah, suami aku pun baik, isteri aku pun alhamdulillah, semua kan. Dia naik satu rasa, ya Allah, dengan itu aku berpuasa pada besok hari sebagai satu hari. Nampak? Atas wajahmu. Ini nazar yang paling baik. Sunat hukum dia. Kalau boleh buat itu bagus kan? Tak ada pasal. Hanya zahir rasa kesyukuran kepada Allah. Nampak tak? Orang buat kerja haji kan? Dah habis buat kerja haji, semua sihat, tak ada apa. Semua jalan elok. Cuma tunggu nak balik. Dia bercakap kepada Allah di depan Kaabah, ya Allah Tuhanku, daripada awal hingga akhirnya Engkau telah pimpin, Engkau telah bawa aku kepada kemudahan, menyelesaikan segala urusan ibadah dengan sempurna. Ya, maka itu aku bersyukur, yang amat bersyukur kepadamu. Wajib bagi aku tawaf 3 kali. Itu dia. Pusing 3 kali. 21 orang tahu 3 kali. Ya? Jangan minta 100 kali lah. Dan ini terpeleot ya. Kadang-kadang pinazar tak fikir ya. Maka wajib bagi aku tawaf 10 kali. Dia pitanya, ustaz kita 10 kali 70 pusing tahu tak? Allah, saya silap. Nampak tak? Nampak tak? Dia kena buat juga tu. Bukan boleh batal. Ya? Jadi kita kena nazar tu biar kita faham. Kemudian patut-patut pada-pada lah dah. Jangan beratkan diri kita balik. Itu puasa dia panggil nazar kurbah. Bagus. Dan fikah ya. Dekat tu insya-Allah kita akan sambung lagi pada hadis Nabi ini pada 29. Kita ambil 29 boleh nombor 29 ke surat 26. Boleh kan? Insya-Allah. Kita akan sambung ya, insya-Allah. Tu tu tanda tak? Muka surat 26 perkara dia 29. Perkara apa? Dah. Lepas atas lagi. Ni 33. Muka surat 28 perkara 33 nah. Masalah 33 saksi bohong. Ni panjang sikit aku faham. Saksi bohong ni panjang. Nah. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.